Okey. Okey. Kita nak start sesi kaunseling, okey? Okay. Okey. Awak sihat hari ni? Oh, Sihat sehat. tak? Rasa Sehat. macam nak buat sesi ni rasa macam okey ke tak? Selesa ke tak nak buat sesi ni, okey tak? Selesa. Alhamdulillah. Jangan risau. Boleh, boleh, boleh. Tak ada rasa macam lesu-lesu, tak ada rasa sasah, tak ada kan? Letih sikit kot sebab hari ni berbalik tapi tak apa. Boleh je. Hmm. Okey. Terima Yes. kasih. Baik. Okey. Nama apa? Ah, Nama klien ni? nama saya Zahira. Boleh panggil Zak. Ya. Dah. Okey. Umur? Umur 22 tahun. Uh, okey. Okey, saya sebagai kaunselor anda hari ini. Okey, nama saya Rohadatul Aish binti Muhammad Urati. Jadi, klien ataupun Zah boleh panggil saya Hada. Ada. Okey, Hada. Ada. Okey, Boleh, boleh. saya ni okey. Saya nak tanya, adakah anda pernah berjumpa ataupun pernah pergi dalam sesi kaunseling individu ataupun kaunseling? Saya pernah join satu sesi lah dengan kaunselor pelatih masa semester 3. Tapi dah lama dah lah. Sekali je. Oh, so maknanya awak ada pengalaman lah, macam Zah ada pengalaman lah macam macam mana cara dalam sesi tu. Adalah sekali tu nampak dah sikit. Oh, okey. So maknanya kalau Zah macam masuk dalam sesi kaunseling individu, Zah rasa macam mana? So macam okey ke tak macam masuk dalam sesi tu? Buat masa ni kalau macam hari tu tu masuk tu okey lah dapat lah luas sikit-sikit. Dan macam kaunselor tu pun dia sama yang macam nak dengarkan. Jadi kita rasa macam seronok lah dia orang nak dengar masalah kita. So okey lah. So Zah rasa macam seronok lah sebab macam boleh luahkan perasaan dekat kaunselor lah. Macam tu lah. Ada. Ah, okey. Okey, saya nak buat sesi kaunseling ni. Okey, saya akan bagi tahu apa aturan-peraturan yang perlu Zah perlu patuhi. Okey. Sesi kaunseling ni dia boleh dibahagi kepada dua, iaitu sesi individu juga sesi kumpulan. Okey, kita ni berada dalam sesi individu. Okey. Okey. Sesi kaunseling individu adalah sebagai salah satu platform ataupun satu bentuk kita berbagai perbincangan ataupun Zah nak bagi tahu dekat saya apa masalah Zah apa masalah Zah dan apa macam masalah yang Zah nak bagi, tapi saya tak boleh bagi 100%. Zah sendiri kena rasa macam ada jalan penyelesaian sendiri. Zah sendiri kena celik akal. Okey. Okay, saya nak bagi tahu sesi kita ni akan dijalankan sebanyak 5 ataupun 6 kali sesi. Okey, and sesi ni berlangsung sebanyak 45 minit. Okey. Okey, and saya nak bagi tahu juga sesi kaunseling ni ada etika kerahsiaan dia juga. Sebenarnya saya tak payah runsing lah kalau kata Zah rasa macam saya ni nak buat aniaya, tak payah. Zah rasa macam okey lah sebab sesi kaunseling ni dia ada etika dia. So kalau saya langgar, saya akan didakwa. Okey. Faham, faham. And okey. Okey, saya sedia mendengar apa yang Zah nak bagi tahu and saya nak tahu apa isu yang ataupun masalah yang ingin dibawa oleh Zah pada sesi kaunseling ni, sesi individu ni. Sebenarnya masalah saya sekarang lah mungkin sebab sekarang saya rasa macam sibuk yang sampai tak tahu nak macam mana Macam rasa macam beban tanggungjawab pasal keluarga sebab saya betul sekarang duduk UM. So jauh. Jadi saya rasa macam banyak benda saya tak tahu macam mana nak handle. Macam perasaan saya pun rasa macam hari-hari, ya Allah, banyaknya benda dalam otak. Macam tu lah. Oh, sebenarnya Zah rasa macam sebabkan banyak bebanan, tanggungjawab. And Zah pun ada tanggungjawab yang sangat besar kan. So Zah rasa macam, ya Allah ya Rabbi, kenapa banyak sangat beban kan. Kita nak relax. Tapi Zah macam beban sangat. So macam mana Zah buat macam nak bagikan release ataupun lepaskan tekanan Zah tu. Hmm, Lepaskan tekanan tanggungjawab dengan sibuk dengan family dan sebagainya. And Zah sekarang duduk kat UM. So macam mana Zah bagi masa tu?
Buat masa ni saya nak kata bahagi masa tu masih lagi tak pandai, tapi buat masa ni saya cuba untuk adakan planner dalam tertulis lah apa hari ni, apa esok-esok. Walaupun kadang tu tak tertulis sebab sibuk, tapi kadang-kadang tu bila tulis tu kita nampak lah apa yang nak buat dulu. Tapi sejujurnya sekarang ni pun bila kita banyak lebihkan pada kerja, jadi macam kadang-kadang tu mood pun tak apa nak okey. Jadi macam ya Allah tak nak buat kerja boleh tak hari ni? Macam tu ada. Tapi masa ni cubalah, masih cuba. Okey, okey. Saya rasa macam awak ada perancangan dia, awak ada planner dia macam Hmm. awak tak nak macam bagi apa berselerak, tak nak bagi macam stres. So Hmm. macam buat planner. Okey. Okey, dengan tu apa yang awak nak bagi macam okey, saya tahu awak macam ada tanggungjawab awak dengan family, dengan kerja awak. So awak rasa awak nak buat awak nak bagi macam mana bebanan kerja awak tu biar teratur? Hmm. Buat masa ni tu lah saya rasa macam ada satu macam sekarang ni saya ada buat macam apa lagi yang saya tak buat. Maksudnya apa lagi yang tak siap tu saya letakkan dalam satu buku. Sebab saya ni jenis suka menulis. So, saya tulis lah apa yang tak settle lagi. Tapi bila tengok banyak list saya macam okay, kena adakan satu masa untuk saya spend time hanya untuk fikirkan pasal kerja-kerja yang tak terlunas, apa yang saya tak buat, apa yang saya terlupa. So macam benda-benda tu lah saya perlukan masa tu. Dan saya adalah set macam mungkin hari cuti. So hari cuti tu Zaira jangan fikir benda lain, buat penjadualan. Macam tu lah saya fikir. Oh, okay. So Zah buat planner lah. Macam Zah tengok kalau ada macam Zah akan buat satu planner bagi tahu macam oh yang ni Zah tak buat lagi, yang ni Zah tak buat lagi. Hmm. So Zah akan nampak wow, ada perancangan. Okay. Boleh daripada situ saya boleh nampak lah Zah ni jenis macam orang kata yang jenis bertanggungjawab lah bagi saya. Sebab awak dah awak anak sulung ke apa? Saya anak ketiga daripada anak kelima. Daripada 5 orang. Anak kelima, anak ketiga. So anak ketiga ni dia macam dia ada tegak tanggungjawab dia jugalah kan. Hmm. And awak ada tanggungjawab sebagai kuasa yang lain. So saya rasa awak macam wow hebat. Bagus. Allah. Baguslah. Sebab setengah budak, setengah pelajar dia macam tak boleh nak adapt dengan apa situasi dia kan. Dia macam kalau dah stres, dia akan jadi stres and jadi tekanan. And sekarang pun banyak yang berkaitan dengan mental apa semua kan. Okay. Daripada situ saya boleh nampak, okay. Um, um, okay. Daripada tu, saya rasa macam mana nak macam mana nak handle stres tu. Kan Zah stres sekarang. Zah ada stres juga tak? Stres. Dia memang Okay, daripada rasa. Zah buat macam mana nak bagi hilang stres tu? Saya tahu kita semua ada cara dia nak hilang stres. Macam mana Zah buat macam tu? Macam sebelum ni kalau nak kata saya ni suka melukis sebenarnya tapi sekarang tak ada masa nak melukis. Dululah saya kalau rasa stres saya akan melukis. Tapi sekarang saya banyak try untuk macam ajak kawan-kawan macam korang jom keluar sentuh saja. Lepas tu kalau ada orang free kita keluar. Tapi keluar tak boleh nak pergi jauh lah kan kita just pergi mana-mana contoh kadang-kadang tu pergi pergi simat pun saya rasa macam oh release sikit stres hari ni macam tu lah. Macam just cuba untuk bersama dengan kawan lah sekarang. Okay. Daripada saya dengar tu awak cakap pasal lukisan kan. Apa yang selalu awak macam lukis lah. Macam nak bagi relax. Kan? Saya pun selalu lukis jugalah kan nak bagi hilang tu. Apa yang awak selalu lukis? Macam masa sebelum ni, sebelum saya sibuk ni, saya selalu lukis macam kadang-kadang tu nature lah apa yang saya nampak dan lukisan saya jenis yang abstract macam jenis conteng tapi dia macam saya suka guna watercolour tapi tak bawa balik watercolour kat UM so macam sedih sikit. So saya banyak guna apa yang ada je pen-pen tapi dah boleh lukis macam rumah-rumah rumah kat dalam kawasan yang tapi saya suka lukis nature. Rumah kat dalam gunung macam tu. Tapi Allah rindunya cakap pasal ni. Lama dah lukis. Okay, okay. Saya tahu. Saya tahu sebab dekat UM kan dia macam dia bukan dia kata strict cuma UM belajar and duduk dalam bilik kan. So macam kalau kita belajar kat rumah dia macam ada jugalah boleh pergi shopping, boleh pergi mana-mana kan. Okay. Okay. And apa lagi Zah nak bagi tahu? Hmm.
Sebenarnya sekarang saya tak tahu lah nak kata. Saya rasa macam slowly lah sebab sekarang ni saya rasa macam tak tahu lah, dia macam dah sampai limit di mana saya rasa macam penat. Macam tak macam rasa macam nak stop kejap bagi masa dalam sebulan tu pun tak, jangan kacau macam tu tau. Tapi tak adalah sebulan, mungkin saya dah just macam saya just penat kot. Just macam nak tak fikir banyak benda. Tapi how can we not kan? Saya pun tak tahulah. Kalau saya sendirilah, kalau boleh bagi tahu kat Zah lah, kalau macam Zah nak kita pelajar tapi kita tak bolehlah kata hilangkan 100% apa yang bebanan kerja tu. Cuma saya boleh bagi tahu Zah lah, macam bagi tahu kat Zah satu hari ataupun hari Minggu ke, Zah macam hilangkan semua kerja-kerja and Zah macam relaxkan fikiran. Zah pergi shopping ke, Zah pergi pantai ke kan. Nak bagi-bagi hilang-hilang stres apa semua kan. Saya rasa macam okey lah. Zah boleh buat lah macam tu lah saya rasa. Okay. And Zah, saya tengok Zah ni banyak daripada bebanan kerja, tanggungjawab, stres, sibuk, and semua pelajar merasainya. And Zah macam rasa macam, oh, macam letih jugalah kan. And as a student, semua orang merasai. Okay, and saya rasa Zah, okay, apa matlamat Zah? Macam mana Zah matlamat Zah nak bagi apa? Matlamat emisi mana halangi nak ataskan kerja ataupun tanggungjawab tu macam mana? Untuk masa sekarang, saya lebih kepada meminta bantuan rakan-rakan lah. Saya kata kat diorang kalau nampak saya terlupa sesuatu, remind. Kalau saya terlepas grup-grup WhatsApp ke apa, tolong remind. Saya banyak bergantung harap kat kawan-kawan lah. Macam sekarang pun saya dah ada roommate. Saya cakap lah kat dia kalau apa-apa nampak Zah terlewat ke, macam cakap ada meeting ke, ada apa-apa ke, tolong ingatkan. So basically sekarang saya banyak berharap kat kawan. Bila saya fikir balik, kadang-kadang tu kalau aku rasa aku tak boleh buat, why not kita harapkan kawan. So sekarang ni saya banyak macam minta tolong rakan-rakan lah. Kadang-kadang tu memang kawan pun supportive. Alhamdulillah. Macam tu lah. Alhamdulillah, ya. Bantu. Okey, so nampaklah kawan-kawan Zah ni, Zah bergantung kepada kawan-kawan Zah. Sebab kadang-kadang kita manusia kita terlupa kan. Sebenarnya kawan-kawan Zah akan bantu. And adakah kawan-kawan Zah ni dia membantu dari segi apa? Ada yang macam selalunya based on macam reminder teman-teman. Ada yang macam ada yang dah makan tapi dia sanggup cakap tak makan lagi hanya sebab nak teman saya yang tak makan lagi. Saya rasa macam Allah, supportifnya kawan-kawan ni. Macam kadang-kadang kita rasa macam kita seorang, kita penat, tapi bila ada orang ni dia rasa macam oh betul juga kan, aku ada masih lagi orang untuk tolong. Itulah saya perasan sekarang. Bersyukurlah sebab ada kawan-kawan yang sudi membantu Zah dari segi reminder, dari segi semualah. Macam kita susah nak cari kawan-kawan yang macam ni kan. Hmm. Okay. And Zah, rasa apa lagi yang Zah nak kongsi kepada saya? Sekarang ni tak tahulah sebab saya mungkin tak tahu lah. Sekarang saya okey lah bila fikir balik. Sebenarnya ada jalan penyelesaian. Macam saya penat semua tu sebenarnya boleh je kalau saya take time sikit semua. Tapi itulah maybe sebab saya fikir tanggungjawab kan. Tanggungjawab sebenarnya. Sekarang pun saya rasa saya dah kurang contact family saya sebab kan kesibukan semua kan. Saya macam itulah maybe a bit sad. A bit rasa macam kenapa kenapa kita bila jadi pelajar kena macam-macam kita kena I'm not going to say korbankan tapi macam benda-benda yang kita terpaksa uh, agihkan macam masa kita banyak sangat untuk ini tu. Sampai kan kadang-kadang tu macam benda yang sepatutnya basic macam call keluarga, tanya khabar, semua tu saya rasa macam ya Allah kenapa jarang sangat aku buat. So macam bila dah sibuk kan, so saya rasa macam tak tahu nak cakap sedih ke terkilan ke, tak tahu lah. Macam tu lah ada lah sikit. Macam tu. Okay. Saya rasa Zah apa yang Zah rasa kan. Kita semua menghadapinya lah kan. And bagi saya lah, macam Zah sendiri cakap, Zah terpaksa berkorban dengan tanggungjawab, dengan family, dengan pelajaran, dengan
persekolahan kita semua kan. And saya nampak situ ada sedikit macam pengurusan masa tu. Okey, kalau bagi Zah sendirilah, macam mana Zah nak urus masa tu sendiri? Nak bagi macam teratur dengan family, dengan pelajaran, dengan persekolahan yang kita sendiri. Bagi Zah lah. Masa ni macam tu lah. Macam Zah still lagi rasa masa ni saya banyak macam sekarang ni saya banyak campak dekat dalam phone. Macam kan ada memo, WhatsApp kan. Saya campak-campak lah apa-apa. Lepas tu selalulah check kalender. Lepas tu kadang-kadang tu saya akan macam saya banyak bergantung kat planner satu dan juga saya banyak cuba untuk fikirkan yang kalau saya rasa contoh untuk family, kalau katakan dalam seminggu tu saya rasa tak call sekali, at least saya kena call lah. Mungkin saya akan letakkan hari Sabtu ataupun hari Jumaat untuk hari call family. So untuk tanya khabar semua tu. Tapi masa ni tak tahulah dia ada yang terlepas sikit macam tak sempat. And then bila call kadang tu family dah tidur. Kita selalu call pukul 12 malam. But kita ni tu masa free kan, masa family dah tidur. Macam tu lah. Tapi slowly insyaAllah. Zah rasa sedih lah sekarang ni. Sedih sikit. Tak apa, tak apa. Kita, kita tahulah, kita duduk jauh dengan duduk jauh dengan family. Saya rasa support daripada kawan-kawan, support daripada pensyarah-pensyarah yang kita kenal. Saya rasa better lah macam boleh sejukkan hati kita, boleh redakan hati kita kan. So, and saya rasa dari apa yang saya boleh katakan daripada yang saya boleh rumuskan daripada apa yang Zah cakap, saya boleh nampak Zah ni seorang yang bagus sebenarnya. Bagus. Allah. Apa bagus? Sebab Zah ni kata Zah ni macam walaupun Zah sibuk dengan tanggungjawab and semua, tapi Zah tak lupa dengan family, tak lupa dengan kawan-kawan. And saya boleh nampak lah Zah ni bagus. Nampak ada macam wow, macam hebat lah kata. Kalau bagi pelajar lain, dia akan rasa macam dia tak boleh nak hadapi lah sebab benda tu dalam satu jangka masa yang lama and benda tu datang dalam datang dalam banyak masa lah kan. Okay, video dengan Zah. Saya boleh nampak Zah ni ada masalah. Bukanlah masalah sangat. Cuma Zah ada macam bebanan, sibuk dengan kerja, tanggungjawab. And Zah rasa macam stres. Tapi Zah macam usahalah ataupun Zah ada cara nak alangi atau tak atasi masalah ini dengan berjumpa dengan kawan, call family, keluar makan ataupun sebagainya. Okay. Dari situ saya boleh nampak lah Zah ni macam bagus and Zah ni ada potensi untuk Zah hadapi ataupun Zah baiki lagi apa yang Zah rasa macam um, tak boleh nak atasi benda tu. And saya boleh nampak lah Zah seorang yang cekal and Zah mempunyai semangat yang tinggi. Okay. Dari situ saya nak tahu lah oleh situ saya nak tahu apa perasaan Zah selepas berada dalam sesi kaunseling ni and apa Zah rasa macam wow dah rasa dah luah semua ke macam mana? Alhamdulillah lah sebab saya pun tak sangka saya boleh cerita banyak jugalah pasal benda yang saya rasa sekarang memang my struggles lah. And seronok lah dapat cerita kat awak sebab saya pun rasa macam dah lama aku tak cakap pasal benda ni. Macam asyik buat kerja-kerja, I never really tell anyone. Tapi bila bagi tahu ni, lega sikit, terima kasih sangat. Seronok lah ada orang nak dengar cerita kita macam tu. Tentulah. Betul saya rasa Zah boleh atasi lah kalau lepas ni kalau kita berjumpa lagi saya rasa macam wow Zah boleh lah buat insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah boleh. Dari situ saya boleh katakan sesi kita dah berakhir and saya berharap untuk sesi yang ke depan, sesi yang kedua Zah akan lebih bersemangat and Zah akan berasa macam nak luah tu macam rasa beban tu hilang. And pada hari ini juga saya nak tekankan sekali lagi bahawa sesi kita ni ada etika kerahsiaan. So Zah tak payah runsing
etika kerasaan. Saya tidak akan bagi tahu kepada semua orang, saya tidak akan. Kalau saya bagi tahu, saya akan didenda ataupun saya akan didakwa. Okey, daripada situ saya boleh katakan setakat ini saja. Terima kasih Zah daripada Terima sesi kasih. kaunseling individu ni Terima kasih daripada Hadi. saya. Okey, terima kasih. Okey.